Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sekali lagi bertemu dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali membahaskan buku sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Dan kita sekarang ni, ataupun terlebih dahulu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PQDM yang telah menganjurkan kelas ini untuk manfaat kita semua, sama ada dalam khususnya di grup PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, dan juga pada grup-grup lain yang turut sama mengikuti siri bacaan kita dalam kitab Sunnah-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Ia juga menjadi sebagai satu lambang cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita dan Allah memandu hati kita, anggota kita untuk bersama dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kembali kepada Allah, dan kita juga beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan sambung pada bab yang ketujuh, iaitulah waktu Isyak. Pembahagian waktu yang ketujuh ialah sunnah-sunnah yang berlaku pada waktu Isyak. Pada waktu Isyak. Pada waktu ini terdapat beberapa perkara yang kita bincangkan. Jadi ada sunnah tidak melakukan dan ada sunnah untuk melakukan. Maknanya kalau sunnah untuk tidak melakukan, kalau dibuat jadi makruh. Lawan kepada sunnah tu, benda tu makruh. Baik, pertama dimakruhkan untuk berbincang-bincang, bersembang-sembang serta berkumpul setelah solat Isyak. Hal ini berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu tadi. Disebutkan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur setelahnya dan berbincang-bincang setelahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur setelahnya ke atau sebelumnya ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadisnya tidak suka tidur sebelumnya. Ini asal dia. Dan berbincang-bincang selepasnya. Kerana itu dimakruhkan tidur sebelum solat Isyak. Sebelum solat Isyak. Jadi kita betulkan di sini, hadis yang benar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur, yakni sebelumnya. Tidak suka tidur sebelumnya. Kita letak merah lah. Sebelumnya tanda sebagai okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelumnya, yakni sebelum solat Isyak, dan berbincang-bincang setelahnya, yakni setelah solat Isyak. Namun tidak dimakruhkan berbincang-bincang setelah Isyak jika dalam rangka menuntut ilmu, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, dan bekerja atau bercengkrama yang bersama dengan isteri
bersama dengan atau melayan tetamu atau yang sepertinya. Jadi kalau ada urusan lain seperti kita lepas isyak duduk belajar ilmu, lepas tu kita ada majlis ilmu, ataupun kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, bekerja, ataupun kita bersama dengan isteri selepas isyak, atau ada tetamu datang rumah kita, kita layan dia, yang tu tidak dimakruhkan. Tapi seandainya saja yang nak sembang, duduk lepok kedai mamak, duduk sembang, tak ada apa. Kadang-kadang bukan duduk sembang pun, duduk layan main telefon, Allahu Akbar, makruh rupanya. Nak boleh ke tidur tu duduk tengok. Pasal maksud daripada sembang tu bukan kerana sembang tu, kerana melewatkan tidur itu dimakruhkan, dibimbangi payah untuk bangun salat subuh. Atau bagi orang yang qiyamul lail, bimbang payah bangun untuk qiyamul lail. Baik, dalilnya hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu urusan kaum muslimin, dan aku bersama mereka berdua, kata Umar ibn al-Khattab, yakni waktu selepas isyak. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata aku bermalam di rumah Maimunah pada satu malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya, agar aku dapat melihat bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan isterinya beberapa saat, kemudian baginda pun tidur. Jadi untuk berbincang sembang dengan isteri selepas salat isyak, maka tidak termasuk dari perkara yang makruh. Sebab kemakruhannya ialah, wallahu ta'ala alam, terlambat tidur dikhawatirkan membuat salat subuh menjadi lambat, atau tidak dilakukan pada awal waktu, atau membuat salat malam menjadi terlewat bagi orang yang telah terbiasa melakukannya. Oleh kerana itu, Nabi SAW mencela orang yang salat tidur pada seluruh malam hingga pagi hari dan tidak salat malam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda berkata, disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu subuh. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, lelaki itu adalah orang yang kedua telinganya atau telinganya dikencing oleh syaitan. Jadi intinya sebab kemakruhan. Kenapa sebab makruh bincang duduk sembang selepas daripada isyak ni? Kerana dapat menyebabkan salat malam terlewat, bahkan terlewat salat fajar. Ini halnya, illah yang kita panggil dalam bahasa istilah syarak, illah kepada makruhnya tidak. Jadi kalau illah ni berlaku, kita tak sembang pun melewatkan tidur selepas isyak tanpa keperluan, sebenarnya boleh kata makruh lah. Kalau selepas daripada isyak dia buat apa? Mungkin dia tengok telefon sampailah lewat malam, makruh. Dia buat apa? Dia tengok TV, layan movie sampai lewat malam, makruh. Allahul musta'an. Atau dia pergi buat apa? Dia pergi ronda-ronda, pusing-pusing kota bandar, tengok lampu, tengok lilat ke apa semua sekali dah, makruh. Kalau tanpa keperluan, kalau tanpa keperluan, tak ada kerja, tak ada apa. Sebaliknya kalau ada keperluan, bersama dengan isteri sembang-sembang, bawa anak-anak pas salat isyak, pusing-pusing sekejap dengan anak, sambil-sambil ajak dia tanya masalah khabar dia sebagainya, lepas tu balik tidur awal lah, sebab anak kita pun nak suruh kita nak kejut dia bangun salat subuh. Ataupun ada tetamu datang rumah kita, kebetulan waktu selepas isyak kita layan dia, tak apa. Jadi illah dia ialah supaya tidak menyebabkan salat malam tu lewat. Kalau ada keperluan barulah dibenarkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang bergadang dan memukul orang kerana hal itu, dan berkata, apakah berbincang awal malam atau tidur di akhirnya? Dia marah orang duduk berjaga malam, dan malah dia pukul orang yang berjaga malam tanpa sebab ni.
So sunnahnya tidur awal lah. Kalau lepas isyak, sunat tidur awal, dan makruh tidur lewat. Bahasa mudah. Makruh untuk bersembang, buat perkara yang sia-sia selepas daripada solat isyak. Sebaliknya, tidur awal untuk bangun di awal waktu. Baik, yang kedua, yang afdal dalam solat isyak adalah diakhirkan jika hal itu tidak memberatkan para makmum. Hal ini berdasarkan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pada satu malam Nabi SAW akan salat isyak, dan pada saat sejumlah malam telah berlalu dan ahli masjid tertidur, baginda baru datang dan salat. Dan baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah waktunya andai aku tidak memberatkan atas umatku. Jadi ada satu malam lepas daripada orang dah tidur, Nabi SAW datang ke masjid, kemudian baginda salat. Nabi kata, inilah sebenarnya waktu salat isyaknya, kalaulah tidak kerana memberatkan umat. Berarti Nabi suka untuk melewatkan salat isyak. Jangan sampai tengah malam lah, lewat sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Jangan dia pergi bantai tidur dulu, tidur sampai dekat subuh baru solat isyak. Itu kita bincang nanti pada waktu solat. Berarti daripada sunnahnya melewatkan isyak. Sunnah melewatkan isyak. Sebab tu kalau ada pihak-pihak masjid yang mana ada kuliah, jangan ikut sangat jemaah ni. Jemaah kadang-kadang dia nak cepat je. Kalau kita ni rasa masih okey, tambah-tambah pula kadang kita tidak. Solat isyak tu waktu dia awal sangat. Pukul 8.10, 8 suku, 8.10, 8 suku, 8.20 dah masuk solat isyak. Kalau dia balik rumah awal pun dia buat kerja yang tak ada faedah juga. Jadi kita kata ambillah waktu lewat sikit nak solat sampai pukul 8.45 tu. Still okey lah. Yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu, padanya disebutkan dengan solat dan solat isyak, terkadang baginda mengakhirkannya dan terkadang baginda menyegerakannya, dan jika beliau melihat mereka telah berkumpul, baginda segera solat, dan jika melihat mereka lambat, baginda mengakhirkannya. Jadi dari sini hadis ni, Nabi kadang-kadang dia sembahyang isyak awal, kadang-kadang sembahyang isyak lewat, tengok keadaan. Kalau ada keperluan orang pun lambat datang, dia pun lewatkan sikit, tunggu orang. Kalau orang dah ramai, qomat lah, azan, qomat, solat. Hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan salat sampai sepertiga malam atau pertengahan malam. Ni yang kita sebut ni. Jangan melewatkan salat sampai lebih tengah malam. Itu sudah di luar daripada waktu ikhtiari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salat isyak ni ada dua waktulah bahasa. Yang pertama waktu ikhtiari, waktu pilihan. Yang kedua waktu darurat. Darurat ni waktu terdesak atau darurat, waktu darurat. Waktu pilihan antara masuk azan isyak sampai tengah malam. Itu waktu pilihan. Tapi setelah daripada tengah malam sampailah sebelum subuh, itu waktu darurat. Maknanya boleh solat, tapi tidaklah kata digalakkan solat isyak pada waktu tersebut. Jadi bagi wanita, kalau dia nak solat lewat pun jangan sampai solat tidur dulu, bangun sebelum subuh baru solat isyak. Yang tu bukan waktu pilihan. Waktu pilihan solat isyak ni masuk je waktu sampai pertengahan tengah malam atau sepertiga awal malam. Kalau kita kata, kalau sepagi 2 pukul 7 solat maghrib, pukul 6 solat subuh, kita ada lebih kurang 11 jam. 11 jam kita bahagi 2, 5 jam setengah. 7 campur 5 jam setengah bersamaan dengan 12 setengah. Jangan lebih lewat daripada 12 setengah. Itu tengah malam lah tu. Ataupun kalau bagi 1/3 awal malam, 11 tadi bagi 3 lebih kurang dalam 4 jam.
4 jam, pukul 7, pukul 11. Solatlah lebih kurang dalam pukul 11 sampai pukul 12 atau 12.30. Itu waktu akhir solat isyak. Waktu pilihan. Jadi kalau kita nak ambil sunnah ni bagi wanita lah terutamanya, boleh saja dia duduk rumah dia, kemah-kemah apa semua sekali, dia solat isyak pukul 11 malam, kemudian dia tidur. Ataupun dia solat pukul 12, kemudian dia tidur. Boleh kalau macam tu. Mengakhirkan solat isyak sehingga akhir waktu dia, waktu pilihan. Adapun mengakhirkan sampai waktu subuh, itu bukan lagi dalam perkara yang disunnahkan. Dengan demikian, disunnahkan untuk wanita mengakhirkan salat isyak kerana ia tidak terikat dengan jamaah jika tidak merasa berat. Begitupun hal ini untuk lelaki jika ia tidak terikat dengan jamaah seperti salat saat ia dalam perjalanan. Begitu juga untuk lelaki. Atau kalau dia dalam perjalanan, dia salatlah isyak di akhir. Kalau dia tak terikat dengan jamaah ni, jadi dibolehkan kita ambil sunnah ni. Sunnah apa? Selepas isyak, iaitu sunnah mengakhirkan salat isyak. Jadi kalau orang tu dia biasa dia pun tidur, belum kena tidur awal, dia pun salat isyak di awal waktu, kemudian dia pun tidur. Kalau orang tu dia biasa untuk lewatkan sikit, lepas tu dia tidur dan tak ada masalah untuk dia bangun di di akhir malam, maka dia boleh mengakhirkan atau melewatkan salat isyak dia sampai sepertiga awal ataupun separuh awal malam. Boleh tak? Habis. 2 perkara selepas daripada salat isyak, iaitu makruh melewatkan makruh bersembang sehingga lewat tidur. Yang kedua, sunat mengakhirkan salat isyak dalam waktu ikhtiari, dalam waktu pilihan. Baik, sunnah yang seterusnya. Okey. Setelah isyak apa kita buat lepas daripada tu? Tadi kita sebut nak tidur lah. Maka pada tidur ni ada beberapa sunnah. Yang pertama, tutup pintu-pintu saat hendak tidur. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lentera-lentera kalian jika kalian hendak tidur. Tutuplah pintu-pintu dan tempat-tempat air, dan tutuplah pula makanan dan minuman." Okey, ini sunnah. Lepas daripada nak tidur, pertama tutup lampu. Lentera ni tutup pelita. Tutup pelita kita, tutup lampu lah, tidur dalam gelap. Itu lebih memberi kesihatan kepada tubuh kita. Yang kedua, kalau zaman pelita dulu kita dibimbangi berlaku kebakaran dan sebagainya, maka disunnahkan untuk tidur dalam keadaan lampu pelita atau api terpadam dan lampu tertutuplah bahasa kita, agar tidak berlaku kebakaran. Okey. Yang kedua, Nabi SAW kata tutup pintu dan tempat air. Pintu-pintu, termasuklah tempat bilik air kita tu, tutuplah pintu dia. Jangan tidur dalam keadaan terbuka. Pintu bilik air, pintu rumah dan pintu-pintu adalah. Sebab syaitan kita dibimbangi kalau malam maghrib kan, kerana disunatkan tutup pintu untuk tingkap syaitan untuk masuk. Yang ketiga, tutuplah pula makanan dan minuman. Kalau kita ada bekas gelas kan semua, tutup. Alasan perintah untuk menutup pintu adalah mencegah syaitan masuk, sebagaimana yang telah lalu dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan tutuplah pintu-pintu, sebutlah nama Allah. Baca bismillah, tutup pintu. Bismillah, 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 tutup pintu. Kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Ini satu sunnah. Yang kedua, memadamkan api sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, sama juga yang di atas. Nabi SAW kata, padamkanlah lentera-lentera jika kalian hendak tidur. Padamkanlah lentera-lentera jika kalian hendak tidur. Begitu pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian saat kalian tidur.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, sebuah rumah terbakar di Madinah pada satu malam. Tatkala hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, maka jika kalian hendak tidur, padamkanlah ia. Jadi sunat untuk kita kalau nak tidur, padamkan api. Jangan tidur dalam keadaan api yang menyala. Okey. Kalau kita nak pelita lah. Alasan perintah untuk memadamkan api sebelum tidur adalah sebagaimana terdapat dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, padamkanlah pelita kerana bisa saja fuwaisiqah, yakni tikus, mengenai sumbu api sehingga membakar penghuni rumah. Okay, fuwaisiqah adalah seekor tikus. Jadi kalau tikus dalam rumah ni terlanggar pelita, jatuh terbalik, terbakar. Jadi Nabi SAW suruh kita padamkan. Okay? Seekor tikus boleh menyenggol lentera, yakni pelita, lalu membakar rumah. Dianalogikan kepadanya segala hal yang dalam menjadi sebab terbakarnya rumah. Maka hendaknya dijauhkan juga segala sesuatu yang dapat terbakar oleh alat-alat pemanas sehingga menyebabkan kebakaran, kerana alasannya satu, dan api adalah musuh sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni, kita padam-padam, tutup-tutup apa pelak-pelak kita tu. Kalau kita nak selamat, jangan ada perkara yang terbuka waktu kita tu, api di dapur kita. Kalau kita masak, kita pastikan api kita tutup dan sebagainya, untuk mengelakkan berlakunya kebakaran. Dan ini adalah sesuatu perkara sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, jika orang yang tidur merasa aman dari api ini, bahawa dia tidak akan membahayakan dan sekitarnya tidak ada benda-benda yang mudah terbakar, maka tidak mengapa jika tidak dipadamkan. Kalau tiba-tiba ada api yang kita rasa memang selamat, okay? Dan contoh kita kata orang tu pasang lampu tidur. Lampu tidur tu memang insya-Allah lah, okay? Ghalibnya selamat. Jadi kalau dia nak tidur, pasang lampu tidur. Even nak pasang lampu biasa, tapi lampu biasa ni cerah sangat. Cerah sangat, dia kadang-kadang menyebabkan tubuh kita tidur dalam cerah sangat pun tak bagus juga. Okey. Jadi kalau dia nak tidur dalam keadaan lampu tidur tu, tidak mengapa jika tidak dipadamkan, kerana illah padanya adalah berkait dengan kebakaran yang kita maksudkan tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, sabdanya, janganlah kalian membiarkan api di rumah-rumah kalian saat kalian tidur. Ini bersifat umum, mencakupi api pelita dan yang lainnya. Adapun lentera-lentera yang tergantung di masjid dan tempat lain, jika dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran, maka termasuk ke dalam perintah untuk memadamkan. Namun jika hal itu aman sebagaimana kebiasaannya, maka nampaknya tidak apa-apa kerana ketiadaan illah, yakni alasan. Sebab tu dia selamat daripada kebakaran, jadi dibiarkan gitu. Kerana Nabi SAW menyebutkan alasan perintah untuk memadamkan dalam hadis yang lalu, bahawa fuwaisiqah, yakni tikus, dapat menyebabkan kebakaran rumah. Jika alasan ini tidak ada, maka larangannya pun tidak ada. Begitupun Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah berkata dan menjelaskan bahawa majoriti ulama mengatakan bahawa perintah itu hukumnya mubah, sunat. Hukumnya mubah, hukumnya sunnah, bukan wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi sunat padamkan api pelita lah. Kita ni kadang-kadang berlaku macam-macam kebakaran, terutama di sekolah asrama. Kadang-kadang disebabkan ubat nyamuk. So kalau kata ustaz, macam mana ubat nyamuk? Ubat nyamuk pun sama. Kalau kita letak tempat tak selamat, padamkan.
Jangan biar dia tidur, dia nyala dalam keadaan tak selamat gitu. Tapi kalau kita nak biar juga, beli bekas yang baik tu, yang boleh menghalang kebakaran tu daripada berlaku, insya-Allah. Beli bekas tu, letak ubat nyamuk dalam tu. Kalau yang masih lagi pakai ubat nyamuk tu lah. Okay, kalau yang tak pakai tu tak apa. Tapi kalau dulu dalam bekas diyakini selamat, insya-Allah. Okay. Baik, yang ketiga, wuduk sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk untuk salat, lalu berbaringlah ke sebelah kananmu, kemudian ucapkanlah, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, aslamtu wajhi ilaika. Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika ia memiliki wuduk, maka wuduknya tersebut sudah cukup. Kalau dia balik rumah lepas isyak, wuduk isyak tu ada lagi, maka dia boleh tidur dalam keadaan tersebut, tak perlu ambil wuduk lain. Kerana maksud ia adalah tidur dalam keadaan bersuci. Kerana yang penting adalah tidur dalam keadaan suci dari hadas. Khawatir ia wafat pada malam tersebut, agar mimpinya lebih benar dan tidak dipermainkan syaitan saat tidurnya dan tidak ditakuti padanya. Jadi sunnah yang ketiga sebelum tidur, ambil wuduk. Ambil wuduk sebelum tidur. Kadang-kadang kita rasa berat, je nak ambil baik tidur terus. Dah ambil lah. Pasal maksud daripadanya, kita nak tidur dalam keadaan suci, syaitan tak boleh ganggu kita, dan syaitan tak boleh mempermainkan mimpi-mimpi kita, kerana kita salat atau kita tidur dalam keadaan berwuduk. Baik, sunnah yang keempat. Sunnah yang keempat dalam bab ni ialah mengibas kasur. Kasur ni tilam kita. Sebelum tidur di atasnya. Tilam kita, katil kita tu, belum kita nak pergi tidur, ambil kain, kebas. Kebas tu kibas lah. Ambil kibas, bismillah, Allahu Akbar. Buang, lepas tu baru tidur. Ada hadis, kita baca dulu. Untuk orang yang hendak tidur, disunnahkan sebelumnya untuk mengibas kasur. Kasur ni katil lah. Dengan bahagian dalam sarungnya 3 kali dan membaca bismillah. Bismillah. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengibas katilnya dengan bahagian dalam sarungnya, kerana ia tidak mengetahui apa yang ada padanya. Kemudian dia mengucapkan bismika rabbi wada'tu jambi. Dalam riwayat yang lain, jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengibaskan dengan hujung sarungnya sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi katilnya, hendaklah dia mengambil bahagian dalam sarungnya lalu mengibas dengannya kasur, yakni tilam dia atau katil dia, dan ucapkanlah bismillah, ucapkanlah basmalah. Bahagian dalam sarung atau hujung sarung, iaitu hujung bahagian dalam. Dengan penjelasan tersebut jelaslah bahawa disunnahkan untuk mengibas tempat tidur dengan bahagian dalam sarung 3 kali dan mengucapkan bismillah ketika mengibaskannya. Dalam hadis di atas disebutkan hikmah dari melakukan hal itu, iaitu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang menempatinya. Mana atas katil tu ada orang duduk. Ada benda duduk kat katil tu. Boleh jadi makhluk ghaib dan boleh jadi juga makhluk tak ghaib, bakteria ke, kotoran, biskut ke, coklat ke, berapa ke, yang memberi mudarat pada dia waktu dia tidur. Maka disunahkan untuk kita bersihkan tempat tidur kita. Sama ada untuk elak syaitan, itu yang pertamalah, ataupun untuk perkara yang lain berkaitan dengan kebersihan dan juga berkaitan dengan selain daripada kebersihan tu, nak jaga
suasana tempat tidur kita tu. Jadi dia tak tahu apa yang ada waktu dia tidur. Mungkin saja kasur tersebut terdapat sesuatu yang dapat mengganggunya. Yang lebih afdal mengibas dengan bahagian dalam sarung, dan di antara para ulama ada yang berkata dengan apa saja, yang penting adalah mengibas kasur. Di antara yang mengatakan demikian ialah Syekh Ibn Jibril rahimahullah. Dia berkata menggunakan bahagian dalam sarung bukanlah merupakan syarat, akan tetapi jika dia mengibas seluruh bahagian kasur, yakni katil, atau mengibasnya dengan serban atau yang lainnya, maka apa yang dimaksudkan telah tercapai. Jadi kalau ada lidi pun tak apa, lepas tu tak lidi dekat rumah, kat tilam, nak tidur baca bismillah lah, bismillah, lepas tu kita tidur dalam keadaan tempat tidur kita bersih, it's okay, boleh, tak ada masalah. Macam tu, itu sunnah dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga Nabi ajarkan kepada sahabat baginda. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sunnah lepas tidur lagi. Yang kelima, tidur di sebelah kanan. Ni belah kanan lambung kita ni, rusuk kita belah kanan, kita tidur belah gitu. Yang keenam, meletakkan tangan kanan di pipi kanan, tidur menyengging, mengiring macam tu, rusuk kanan dan juga tapak tangan duduk bawah. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Dua sunnah tersebut ditunjukkan oleh hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduk untuk salat, dan berbaringlah ke sebelah kananmu, kemudian ucapkanlah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Dan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur pada malam hari, baginda meletakkan tangannya di bawah pipinya. Al-Bara bin Azib. Okey. Dari Al-Bara, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Tak macam tu. Kita ni kadang-kadang duk berguling, duk bergeliat lagi. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Baik, itu posisi tidur. Jadi sunnah kita bersihkan tempat tidur, sunnah kita tidur juga pada posisi yang disyariatkan. Semua ni ada kebaikan yang kita kalau bahaskan dari sudut penemuan perubatan moden dan macam-macam, kita akan dapati kebaikan yang banyak kepada kita daripada mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, so kebah pak tidur, apa lagi, tutup lampu atau tutup pelita, matikan pelita, kemudian kibas, mengibas kasur, okey. Wuduk sebelum tidur, kibas kasur, tidur sebelah kanan, meletakkan pipi sebelah kanan, meletakkan tangan di sebelah pipi kanan. Itu semua adalah sunnah yang boleh kita lakukan selepas daripada Isyak, sebelum daripada kita tidur. Okey. Yang seterusnya, sunnah apa lagi kita nak buat? Ialah membaca zikir-zikir tidur. Tidur ni dia ada zikir khusus yang Nabi ajar dalam sunnah dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ataupun ayat-ayat yang ada dalam Quran digunakan sebagai zikrullah waktu kita nak tidur. Baik, tidur memiliki zikir-zikir khusus yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kita baca yang ni. Pertama, baca ayat kursi lah. Okay. Baca ayat kursi sebelum daripada tidur, sebagaimana dan faedahnya terjaga daripada gangguan syaitan sampailah ke pagi. Sampailah ke pagi. Dalilnya kisah Abu Hurairah bersama seseorang yang mencuri harta zakat. Orang itu selalu mengeluh keperluan dan keluarganya. Pada satu kali ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertekad untuk melaporkan urusan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang itu berkata, biarkan aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bermanfaat untukmu.
Aku berkata, yakni Abu Hurairah katalah, apa itu? Dia berkata, jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sehingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Maka engkau akan terus mendapat penjagaan dari Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Lalu aku biarkan ia pergi. Pada keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku, apa yang dilakukan tawananmu pada malam tadi? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan kepadaku bahawa ia ajarkan beberapa kalimat yang bermanfaat untukku, lalu aku lepaskan dia. Nabi bertanya, apakah itu? Aku menjawab, ia mengatakan, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Ia berkata kepadaku, engkau akan mendapat perlindungan dari Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Itu kelebihan dia. Dia akan mendapat perlindungan Allah, syaitan tak boleh dekat dia sampai pagi. Dan mereka, para sahabat, orang-orang yang bersemangat pada kebaikan. Rasulullah SAW berkata, dia telah berkata jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta. Dia kata dia cakap benar, tapi dia sendiri itu adalah pendusta. Engkau tahukah siapa yang engkau ajak berbicara sejak 3 malam itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak, aku tak kenal. Jadi Nabi SAW kata itulah syaitan. Ya. Dia ni pendusta, tapi dalam bab ni dia bercakap benar. Itulah. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia bercakap benar tapi dia sebenarnya adalah pendusta. Baik, B. Yang kedua, zikir yang kedua setelah daripada ayat kursi. Zikir yang kedua apa dia? Setelah daripada ayat kursi disunnahkan baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, iaitulah amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hal ini berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini bukan termasuk zikir sebelum tidur dan khusus zikir sebelum tidur secara khusus, namun ia adalah zikir yang diucapkan di malam hari. Jika ia pada malam hari belum membacanya lalu mengingatnya saat hendak tidur, maka ia membacanya pada saat itu. Makna akan mencukupinya. Makna akan mencukupinya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang kata mencukupinya dari qiyamul lail, ada yang berkata menjaganya dari syaitan, ada yang mengatakan menjaganya dari berbagai keburukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, boleh saja makna hadis mencakupi semua yang disebutkan tadi. Baik, yang seterusnya membaca surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baca ayat kursi, amanah rasul, baca pula 3 surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan meniupkannya pada kedua tangan lalu menghembusnya pada tubuh. Waktu baca 3 kul, baca, kemudian gosok pada tubuh. Buat sebanyak 3 kali. Kemudian baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kali. Baca 3 surah, buat 3 kali. Sampai tangan kita yang boleh sampai. Tidak baring, ataupun kita baca masa duduk pun tak apa, belum kita baring lagi. Dia mengucapkannya sampailah kat kaki. Beliau memulakan dengan kepalanya, wajahnya dan bahagian tubuhnya. Depan tubuhnya baginda melakukannya sebanyak 3 kali. So baca 3 kul sekali, baca 3 kul 2 kali, baca 3 kul 3 kali. Baca 3 kul. Dari hadis yang lalu dapat diambil pelajaran bahawa Nabi SAW melaksanakan sunnah ini setiap malam. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam. Untuk yang ingin mempraktikkan sunnah ini, hendaklah dia mengumpulkan kedua tangannya lalu meniup padanya dengan surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Okey.
Dan kemudian mengusapkannya pada tubuh sekemampuannya dari kepala, wajah, tubuh bahagian depan yang kita mampu ni, sampailah kepada yang kita mampu daripada anggota kita. An-nafas sama dengan an-nafkh, iaitu lebih ringan dari at-tafl. Kerana at-tafl, tiupan yang disertai sedikit air liur yang dimaksudkan dengan an-nafas. Ada yang mengatakan an-nafs sama dengan at-tafl. Jadi ada kata tiup saja, ada kata maknanya ada sedikit ludah pada tiupan tersebut. Hembus yang diikuti dengan ludah. Mana macam tu. Ada yang macam tu saja. Dalam hadis di atas terdapat sedikit permasalahan, iaitu zahir hadis menunjukkan bahawa tiup sebelum bacaan. Lalu apa faedahnya dari tiupan tersebut? Di antara para ulama ada yang berpendapat bahawa tiupan sebelum bacaan sesuai dengan zahir hadisnya. Kemudian seorang memulai dengan tiupan, kemudian bacaan. Hendaknya seorang memulai dengan tiupan, kemudian bacaan. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Di antara mereka ada yang mengatakan tiup setelah bacaan. Ni baca dulu baru tiup. Syekh Al-Albani kata tiup dulu baru baca. Yang ni pandangan yang kedua kata baca dulu baru tiup. Kerana keberkatan terdapat pada tiupan atau sedikit air liur yang telah bercampur dengan Al-Quran. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami Ibn Uthaymin. Beliau mengatakan bahawa kata thumma kemudian tidak selalu menunjukkan urutan. Beliau berkata yang nampak ia membaca satu kali kemudian mengusap, lalu membaca lagi kemudian mengusap. Masing-masing dengan bacaan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas seluruhnya. Lalu dia mengusap, kemudian ia mengulangi seluruh perbuatan itu. Ini adalah yang ditunjukkan oleh teks hadis dan nampaknya wallahu taala alam bahawa tiupan setelah bacaan. Kerana kata kemudian tidak selalu menunjukkan urutan. Okay. Hikmah dari semua ini adalah bahawa air liur yang bercampur dengan bacaan tersebut itulah yang mengandungi keberkatan. Lalu yang benar, usapan tersebut dilakukan ke atas tubuh yang terbalut baju. Walaupun ada baju, sapu juga. Sapu. Mungkin di antara hadis yang menunjukkan hal di atas adalah riwayat yang lain dari hadis ini dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, beliau meniup dengan Qul huwallahu ahad, dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas seluruhnya. Kemudian baginda mengusap dengan kedua tangannya itu wajahnya dan bahagian jasadnya yang dapat dijangkau oleh kedua tangan baginda. Aisyah radhiyallahu anhu juga berkata, jika beliau sakit, baginda menyuruhku untuk melakukan hal itu. Waktu Nabi sakit pun Nabi suruh Aisyah duduk sebelah. Aisyah baca, lepas tu tiup kat tangan, kemudian duduk gosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi zahir hadis ini menunjukkan bahawa tiupan itu dengan bacaan surat tersebut, bukan sebelumnya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat menjaga sunnah ini, sehingga saat beliau sakit, baginda masih tetap melakukannya dengan cara menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini di Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menunjukkan bahawa tiupan ini bukan hanya dilakukan saat hendak tidur, maka saat seorang merasakan sakit pada tubuhnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian atau jika beliau merasakan sakit, beliau meniupkan pada dirinya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu mengusap bahagian yang sakit itu dengan tangannya. Tatkala baginda sakit yang kemudian baginda meninggal, aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, meniupkan pada diri baginda surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang biasa baginda lakukan, lalu aku mengusap tubuh baginda menggunakan atau dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Jadi pada waktu Nabi sakit dia baca juga, cuma Aisyah baca tu tiup kat tangan Nabi, kemudian sapu-sapu pada tubuh yang ada yang boleh capai oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, aku mengusap dengan tangan baginda dalam rangka mencari keberkatannya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ialah sunat membaca surah Al-Kafirun. Al-Kafirun, hal ini sebagaimana hadis Urwah bin Naufal radhiyallahu anhu dari ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Naufal, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah selesai, sesungguhnya sikap itu mengandungi sikap berlepas diri dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Bila kita baca qul ya ayyuhal kafirun, kita berlepas diri daripada kesyirikan. Kita pun sebab waktu, sebab andai kata tiba-tiba kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada dalam keadaan tersebut, maka kita dapatlah keberkatan daripada amalan yang kita buat tu. Dan qul ya ayyuhal kafirun tak payah hembus. Bahkan dia sebagai satu penegasan terhadap diri kita untuk kita berlepas diri daripada syirik, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahawa dalam bacaan sebelum tidur terdapat sejumlah hadis yang sahih. Di antaranya hadis Abu Hurairah dalam bacaan ayat kursi telah dibahaskan dalam bab wakalah dan yang lainnya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga dalam bacaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah juga telah dibahaskan dalam Fadail Quran. Ketiga hadis Urwah bin Naufal yang kita bacakan tadi. Kemudian tidurlah setelah selesai, sesungguhnya ia mengandungi sikap berlepas diri dari kesyirikan. Ini perkara-perkara yang kita fokus pada empat tadilah. Pertama ayat kursi, kemudian apa? Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang ketiga tiga qul, dan yang keempat Al-Kafirun. Pakak-pakak kita jaga yang tu pun tak apa dah. Selain daripada kita nak tambah lagi doa-doa yang ma'thur sebagaimana yang disebut atau dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu banyak lagi yang akan kita kupas dan kita akan bahaskan tentang doa-doa yang ada dalam sunnah lain daripada sifat lain daripada sifat baca Quran yang kita sebutkan tadi. Ada doa-doa khusus yang terkait dengan bacaan waktu sebelum daripada tidur. Sebelum daripada tu, mana duk baring tu baca, itu adalah doa sebelum daripada tidur. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kefahaman dalam bab ini. Insya-Allah kita belum lagi terdapat daripada sunnah ni. Hak sunnah, hak tu ayat Quran ya. Empat Quran tu ayat Quran. Ayat Quran, ayat kursi, amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan, tiga qul, Al-Kafirun. Ada lagi doa dan ada lagi perbuatan yang disunnahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada tidur. Ini menunjukkan betapa sebelum tidur ni kita get ready. Takut-takut kita ni tak bangun dah lepas pada tidur tu. Tapi itulah pakan daya, kadang-kadang kita balik letih tu, bing tidur kat pakar, hilang macam tu kalau dah letih sangat. So kita pakak-pakak jaga dirilah. Kadang-kadang kalau saya ni jenis mudah, letak kepala hilang. Jadi jangan letak kepala dulu, duduk je tepi katil tu, baca. Lepas tu baru kita pun, lepas habis baca kita baring. Lepas tu dia pergi kalau letak je tak ada habis baca, hilang tidur. Tu letih sangat lah tu. Ya betul. Lepas tu kalau contohnya, kalau tanya ustaz, mesti ke baca pak-pak tu dan semua zikir? Sebenarnya dalam hadis-hadis yang ada ni, dia kita ni susunan setelah ambil 2-3 hadis menunjukkan bahawa kalau lah orang tu boleh baca satu daripada yang ni pun sudah okey sebenarnya. Sudah okey. Tapi of course yang paling utama kita baca semua yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua, para sahabat, terutamanya di PQDM Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Moga-moga Allah Taala memberikan kepada kita kefahaman dalam bab sunnah ni,
Kerana ia adalah satu modal kita yang sangat utama untuk klaim kita bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tu kata dia ni nak cinta kepada Nabi, inilah modal dia, iaitu bersumpah di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Apa tadi? Bila kita berbukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala rezekikan kepada kita untuk beramal dengan sunnah-sunnah yang diajarkan ini, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman orang semua cakap cinta kepada sunnah, sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi, tapi bukti cinta sebenar ialah bila orang dia tahu satu sunnah Nabi, dia amalkan. Dia amalkan. Ada semalam saya jumpa ada orang tu, dia kata, Ustaz, sebelum tidur dia baca selawat 1000 kali. Sampai dia tertidur nak baca selawat banyak, habis panjang. Kita katakan selawat tu masih lagi umum. Kita baca dan dia kata selawat Jibril, kata dia. Saya kata nisbah kepada Jibril tu pun bukanlah satu-satu perkara yang kita mesti nak baca macam tu. Tak, nisbah kepada Jibril tu pun satu benda yang kita kena perhalusi. Adapun yang penting ialah kita memperbanyakkan zikir-zikir ni, yang of course Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Kalau dah habis tak lena lagi, bacalah zikir-zikir lain. Tapi jangan ditinggalkan yang utama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi doa lain daripada ayat Quran tadi. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan kita yang akan datanglah. Okey, doa dia ada banyak ni. Kalau kita boleh hafal mereka ni, masya-Allah. Okey. Baik, tanpa kita berhenti setakat tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik daripada kekurangan dan kelemahan saya, mohon dimaafkan dan mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bersama di atas ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamalah dengan sunnah baginda dalam sehari-hari. Moga Allah berkati kehidupan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.